bos kita tak ada. Bos kita tak ada lagi, dia ada hal dalam perjalanan. Okey, jadi Zoom ini kita yang punya sekali lagi, okey? Yay! Okey. Alright. So kita dah dihidangkan dengan video yang ditayangkan. Ya. Okey. So tadi kita dah tayangkan video berkenaan profil syarikat, quantum metal kan? Okey, sebelum tuan-tuan dan puan-puan join Zoom ni, okey, mungkin introducer dah brief secara ringkas berkenaan dengan profil syarikat, berkenaan dengan produk ataupun kelebihan-kelebihan yang quantum metal ada dalam platform fintech dia, fintech ekosistem, bukan sembarang ekosistem, okey? Okey, jadi kita malam ni kita nak pergi kepada penerangan yang lebih detail berkenaan kelebihan-kelebihan quantum metal, apa yang quantum metal boleh tawarkan kepada kita. Macam mana quantum metal dengan platform fintech ataupun fintech ekosistem yang quantum metal ada boleh gandakan simpanan kita, boleh preserve our wealth, kekalkan kekayaan yang kita ada di samping belanja-belanja yang wajib kan. Selama ni kita hanya simpan mata wang dalam bentuk RM, mata wang dalam bentuk RM, aset dalam bentuk RM. So kenapa kita menafikan simpanan emas? Betul tak? Okey, kita tahu kan perang Rusia sekarang ni, kita tahu daripada berita-berita dah disajikan Rusia nak menggunakan mata wang gold, emas. So negara-negara besar memang dah sedar lama kenapa kita yang bukan negara besar, kita sebagai individu lagilah kena simpan emas. Alright. Okay. So fundamental emas kita dah tahu sudah sedikit. Okay. Untuk lebih detail lagi, kita ada training ataupun kelas khas untuk ahli pada hari Jumaat nanti. Okay. Alright, jadi saya harap nama saya Hani, baru nak perkenalkan diri. Okey, nama saya Hani. Saya merupakan ahli Golden Prestige Group semenjak Jun tahun lepas. Okey, dan hari ini saya adalah moderator dan saya lah speaker yang akan memberi penerangan pada sesi kedua. Alright, so speaker kita yang pertama akan menerangkan berkenaan produk-produk quantum metal ataupun kelebihan-kelebihan yang quantum metal ada. Okey. Dan akan diterangkan oleh speaker yang pertama iaitu Tuan Azan. Saya harap Tuan Azan dah bersedia. Okey. Alright. So okay, welcome Tuan Azan. Alright. So mula saya kita berkenalan dengan Tuan Azan dahulu. Okey. Alright, Tuan Azan silakan. Okey, terima kasih Hani dan juga GPG team iaitu Syam selaku teknikal kita yang telah bersama-sama memastikan Zoom malam ni terus berjalan dengan lancar lah. Alright, so terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Azan Huzair bin Musa, bekerja di Agensi Nuklear Malaysia sebagai seorang accountant dan telah berkecimpung dengan GPG team untuk produk quantum metal gold ni pada bulan Jun tahun lepas, sama macam Hani juga. Yes, kita satu batch. Kita orang satu batch dan kita orang ni memang yang cukup eager lah. Bila dengar pasal gold ni, kita orang ni orang yang fanatik tentang gold. Dan kita seronok untuk share dengan orang satu Malaysia ni untuk sama-sama dengan kita menyimpanlah gold. Kerja kita tak ada benda lain kan Hani? Kita nak kenalkan kat orang, simpanlah emas. Sedangkan dalam Islam pun dah nyatakan syafaatnya apabila kita menyimpan emas. Nabi pun dah cakap simpanlah dinar, dirham, emas, apa sahaja. Dan pasti suatu hari nanti itulah nilai yang paling baik untuk kita miliki. Okey, so balik kepada quantum metal. Okey, quantum metal dia merupakan sebuah syarikat yang membekalkan emas secara fizikal yang boleh dimiliki. Tu kita kena faham. Pada asalnya produk ni macam mana, kena pastikan fizikal tu boleh dimiliki, barulah kita katakan urus niaga tu sah halal dari sisi agama Islam. Kita kena pastikan. Sebab kalau kita lihat sekarang ni bila isu gold ni pun banyak company yang menipu. Betul Tuan Syam dan Hani? Setuju.
Jadi saudara saya pun yang terdekat pun ada kena tipu. Jadi alhamdulillah lah, dengan saya cakap kesedihan yang dilalui itu, di manakah tempat untuk mengganti tempat dia menjatuhkan, merebahkan kesedihan tu di bahu tu di mana? Jadi di Quantum Metal lah, sebab dia ada produk yang boleh menggandakan simpanan emas kita tu. Di mana produk ni yang pertama di dunia, dan semua produk-produk Quantum Metal ni adalah patuh syariah. Alhamdulillah. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, okey, pada Quantum Metal ni ditubuhkan pada tahun 2012 dan pada 2012 hingga 2018 dia dibuka kepada agensi korporat seperti bank, koperasi dan syarikat-syarikat lah. Dan pada 2019 lah bermulanya Quantum Metal Gold ni diperkenalkan kepada individu. Dan kita merupakan sebuah pasukan, iaitu Golden Prestige Group ni adalah untuk membuat marketing kepada orang di luar sana untuk memberi pendedahan tentang kepentingan menyimpan emas bersama dengan Quantum Metal. Alright? Okay. Kita pergi pada slide yang pertama ni. Okay, semua dah kenal Semua dah kenal siapa Tuan Azan? Dah kenal Saya memang tak keluar gambar. Gambar tu dah keluar dalam frame tu. Alright, so kita go to the next slide. Okay, so kalau kita tengok kat sini, apakah produk yang ditawarkan oleh Quantum Metal? Tu yang kita nak tahu tu. Apa produk yang ditawarkan? Jadi produk yang ditawarkan yang pertama, adalah Gold Storage Account. Gold Storage Account. Yang kedua adalah Gold Convert Account. Yang ketiga adalah Gold Asset Enhance, itu sebanyak 5 kali dan 10 kali. Alright, next Hani. Okey, apakah dia Gold Storage Account? Dia merupakan Gold Storage Account ni adalah simpanan emas secara digital. Kita ada akaun Gold di mana kita simpan emas secara digital. Okey, di mana kita boleh menyimpan serendah RM10. Memang tak ada dekat luar sana boleh offer serendah RM10 tuan-tuan dan puan-puan. Dengan RM10 sekarang ada nilai yang boleh kita tukar kepada emas. Kalau dulu kita simpan RM10 hanyalah nilai mata wang RM10. Sekarang ni RM10 tu dapat kita selamatkan, ditukarkan kepada emas. Lepas tu pula dia dikenakan charge, iaitu spread, iaitu margin di atas produk ni kepada syarikat, iaitu sebanyak 7% berdasarkan harga London Metal Exchange, iaitu kalau kita lihat spread 7% ni memang jauh murah daripada syarikat-syarikat yang lain. Lepas tu dalam masa yang sama, bila kita simpan emas secara digital ni, kita boleh keluarkan dalam bentuk fizikal. Ini yang saya cakapkan pada awal tadi, kita kena pastikan kita simpan emas ni dan pastikan emas tu boleh dimiliki. Inilah dia maksud dia tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu pula tiada had pengeluaran. Kalau dalam akaun Gold kita ni ada 20 gram, kita boleh keluarkan semua. Dia ada dua cara melalui pengeluaran tu. Di mana pertama, dia boleh postkan direct ke rumah kita bersama dengan insurans. Yang kedua, kita boleh ambil di mana-mana Arahanmu Tekun. Sebab Arahanmu Tekun ni dia dah bekerjasama dengan Quantum Metal. Alright. Lepas tu pula akaun digital ni tuan-tuan dan puan, kita boleh transfer. Macam kita punya akaun bank, kita boleh transfer kepada anak ke kawan apa benda sekalipun, tetapi transfer kita ni hanyalah kepada ahli QM yang lain. Kalau kita nak segera dapat duit cash tu, emas tu boleh kita offerkan kepada ahli-ahli QM yang lain. Setahu saya kalau kita offer lah dekat dalam Quantum Metal ni, saya rasa dalam masa tak sampai 1 minit pun pasti orang dah beli. Betul tak Hani dan Syam? Ya, tak sampai. Betul. Memang orang dalam ni memang sentiasa nak beli emas. Kalau kawan nak jual straightforward dia beli. Lepas tu proses pengeluaran yang cepat, mudah dan selamat, anytime, anywhere, 24/7. Dan bagusnya pula dalam ni lagi tuan-tuan dan puan, kita boleh buka akaun anak yang bawah 15 tahun di bawah kendalian kita. Maksudnya sekarang ni anak-anak simpan duit dah boleh beli emas. Simpan RM10, bagi ke mak ayah belikan, tukarkan pada emas. Bayangkanlah pada umur macam Hani semua anak ada akaun.
Yes. Jadi bayangkanlah daripada umur darjah 1 sampai 18 tahun. Tak terhinggalah emas dia, saya rasa banyak untuk anak kita. Jadi in future bila anak nak masuk universiti tu, tak ada masalah lah kalau kita nak dahulukan duit kita bagi melancarkan proses kemasukan anak tu ke universiti. Betul kan Hani? Betul. Kalau boleh kita tak nak anak kita berhutang untuk sambung belajar. Dan dengan simpanan emas adalah possible untuk benda tu berlaku. Okay? Bayangkanlah tu. Dah lah anak masuk universiti. InsyaAllah dengan izin dapat bantuan PTPTN ke, MARA ke, dapat pula duit belanja. Dengan duit belanja dia dapat tu pun dia boleh tarik pula sikit simpan gold lagi. Ya, Jadi bila betul. simpan banyak-banyak dalam waktu pembelajaran tu, the end of the day dia grad, silap-silap boleh bayar semua loan tu dengan emas. Betul. Itu akan mengejutkan mak bapak. Yes. Paling muda anak Hani berumur 1.5 tahun dah ada akaun emas. Tahniah. Maksudnya siapa yang lain ada anak, dia tidak pernah terlambat lah. Kalau isu beli emas ni tak pernah terlambat. Dan emas ni sentiasa orang akan beli. Okay. Alright, next. Ini kita pergi slide berikutnya. Okay, ini adalah contoh harga emas semasa bullion. Kalau kita tengok yang GSA tadi adalah emas dalam bentuk digital, di mana dia ada satu harga dekat situ untuk kita beli, okey, untuk GSA. Tetapi apabila kita keluarkan emas dalam bentuk fizikal, dia adalah seketul emas yang telah diminted dalam bentuk 1 gram, 5 gram, 10 gram. Jadi perbezaan emas digital tu contohnya katalah RM250. Tetapi kalau kita tengok dekat sel kat sini, harga dia 338 untuk 1 gram, kita perlu bayar perbezaan tu. Perbezaan tu nanti dia akan ditolakkan dalam akaun GSA kita tu. Jadi selepas tu, emas kita tu akan dipostkan ke rumah kalau kita pilih post bersama insurans ataupun kita ambil di mana-mana Arahannu Tekun. Okey, alright, faham Okey, ni next ni. Inilah dia contoh rupa emas digital the Perth Mint. Itu dia Quantum Metal Minted Bar. Okey, dan seterusnya sebelahnya adalah Quantum Metal Dina Gold. Ini adalah dua produk yang ada di bawah Quantum Metal Gold. Alright? Okey. Okey, sekarang kita pergi produk yang kedua iaitu Gold Convert Account iaitu GCA. Dia adalah merupakan request cash advance. Dia benda Gold Convert Account ni dia lebih kurang macam pajak Arahannu tuan-tuan dan puan-puan. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, untuk pajak di Arahannu di luar tu mereka tu semua berlesen. Untuk kita di bawah Quantum Metal ni kita dipanggil request cash advance. Di mana dia lebih kurang macam pajak, di mana kita tak perlu ada lesen sebab kita bagi advance kepada siapa-siapa yang ada buka akaun Quantum Metal. Di mana that's why kita bila buka Gold Convert ni, dia dipanggil digital Arahannu pajak lah, di mana kita boleh dapat 85%. Sebab tu Arahannu di luar tu tak dapat lawan kelebihan kita punya cash advance 85% ni. Cukup tinggi tuan-tuan. Lepas tu pula kadar upah simpan dia cukup rendah kita bandingkan di luar di Arahannu sana. Kita hanya 3.5% setahun. Boleh cari kat luar, tak ada pun mana-mana yang boleh lawan kita. Itu yang specialnya Quantum Metal tu. Sebab tu dia letakkan sini request cash advance. Dia berbeza. Sebab tu kita boleh bagi lebih 85%. Dan kita boleh bagi upah simpan yang paling rendah. Yang tak ada siapa boleh menandingi kita. Lepas tu pula minimum untuk membolehkan kita buat request cash advance ni adalah RM150 dalam akaun GSA kita tadi. Lepas tu kita boleh bayar balik bila-bila masa, tiada tempoh, kelulusan segera, tak perlu garantor, tak ada sitos-sikris. Memang mudah tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya bayar balik kita dah dapat cash advance, kita belanjalah dan tak perlu pening-pening pun kita nak cari duit untuk bayar balik. Di mana kita biarkan selama yang boleh dan sudah pasti harga emas akan naik, dan bila berlaku kenaikan harga emas tu
dengan kenaikan harga emas itulah kita akan bayar balik cash advance yang kita dapat tu. Dan lebihan tu kita dapat pula kali kedua cash di tangan. Tu yang superbnya produk-produk yang ditawarkan oleh Quantum Metal. Alright. Okay, next Hani. Kalau kita tengok dalam gambar ni, kalau RM 1,000 akaun GSA kita tadi, kita mohon untuk cash advance 80%, kita akan dapat lebih kurang RM 8. Kita gunakanlah untuk kita boleh gunakan juga untuk rolling business kita, tak perlu risau. Jadi emas yang dipegang oleh syarikat tu selamat, selamat, dan harga emas juga terus meningkat. Sebab kita tahu emas ni dia adalah untuk long term, at least 2 tahun ke atas. Okay? Alright, so hari ni kita pergi slide yang seterusnya. Okay, slide seterusnya ni adalah gold asset enhance, iaitu kita nak memperkembangkan emas kita tu lagi, nak banyakkan lagi nilai dia. Jadi kita beli emas untuk kita gandakan keuntungan kita tu. Macam mana? Alright, next ni kita keluarkan. Alright. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, untuk Gold Asset Enhance ni, GAE ni, dia perlu beli minima 1 unit. Lepas tu pula charge yang dikenakan adalah 3.5% setahun. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan, semua produk Quantum Metal ni charge dia hanya 3.5% setahun. Memang murah. Di mana Quantum Metal ni dia lebih kepada konsep macam win-win situation lah. Dia insya-Allah dia tidak berlaku berat sebelah. Dia nak pastikan klien dia ada peace of mind, beli emas dalam keadaan yang tenang, selesa, tak perlu runsing tentu cas yang pelik-pelik, dan standard saja dia punya cas. Lepas tu selamat, lepas tu boleh terminate bila-bila masa. Dia terminate tu bergantung kepada harga emas masa dunia lah tuan-tuan dan puan. Janganlah kita tu jual terminate pada waktu dia tengah rendah, jadi dah tentu rugilah. Tapi setahu saya, siapa yang ada emas tak pernah lah dalam hidup dia susah, mengalami kerugian, tak ada. Dia akan memanfaatkan duit tu sebaik mungkin. Alright, kalau kita tengok kat sini GAE 5 kali. Dia perlu beli dalam bentuk USD $25 dengan nilai RM RM104 harga emas semasa. Bila kita beli je 1 unit, syarikat terus bagi pembiayaan tawaruk sebanyak 4 unit. Sebab tu dia panggil 5 kali. Lepas tu pula charge 3.5% tu dia akan dikenakan pada waktu kita buat penjualan unit ni nanti. Baru dia akan charge 3.5% tu. Lepas tu pula dia punya margin syarikat ambil untuk produk GAE 5 kali ni hanyalah 4%. Memang murah kalau kat luar tak ada di luar boleh menandingi kita punya persen ni. Lepas tu pula untung dia 5 kali. Okey, kalau kita lihat untuk produk GAE 10 kali, dia bersamaan 1 unit tu USD 250. Kalau RM tu lebih kurang RM1,040 plus minus ikut harga emas masa. Okey, di mana bila kita beli 1 unit ni, syarikat akan dapat pembiayaan tawaruk sebanyak 9 unit. Tu dia jadi 10 kali tu. Lepas tu pula untuk charge management fees 3.5% tu untuk setiap unit yang kita beli ni kita perlu bayar advance dulu. Management fees untuk tahun pertama saja. Tahun kedua, ketiga dan seterusnya tak perlu bayar dan dia akan ditolak apabila kita buat penjualan pada tahun yang berikutnya. Okey, lepas tu dia punya margin syarikat hanyalah 3%. Memang murah tuan-tuan dan puan. Okey, dan keuntungan yang kita boleh dapat adalah sebanyak 10 kali. Ini yang cukup luar biasa apabila kita masuk join Quantum Metal ni, produk ni lah akan menjadi rebutan bagi orang-orang yang masuk untuk mulakan simpanan emas tu. Alright? Okay, next Hani. Okay, sekarang ni saya akan tunjukkan macam mana GAE 5 kali tu punya carta. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita tengok 1 unit bersamaan dengan USD $25 iaitu bersamaan dengan RM100 plus minus ikut harga emas masa. Di mana modal pertama kita perlu beli 1 unit dengan RM100 lebih, okey, ikut harga emas masa. Di sini secara automatik syarikat akan bagi pembiayaan sebanyak RM400. Kalau kita lihat kalau kita lihat kalau harga emas hari ini katakanlah 250 per gram, kalau kita beli 1 unit RM100 tu kita akan dapat lebih kurang 0.4 gram dan syarikat bagi pembiayaan RM400 tu
bererti emas adalah 1.6 gram. Jadi jumlah pegangan bersama kita dengan syarikat adalah sebanyak RM500 dengan berat emas lebih kurang 2 gram. Di situlah terkumpulnya kita punya nilai emas kita bersama dengan syarikat. Dengan management fees 35% setahun tu akan dikenakan pada waktu kita penjualan unit tersebut. Kalau 10% keuntungan dah ada RM50. Kalau 20% dah ada 100. Jadi memang keuntungan tu berganda. Okey, next Hani. Next slide. Next slide. Okey, next slide pula saya akan pergi kepada GA 10 kali. Dia sama juga, kita beli satu unit iaitu bersamaan dengan USD $250 di mana duit RM lebih kurang RM1,040 plus minus ikut harga masa-masa, di mana modal kita satu unit lebih kurang RM RM1,000, kita akan dapat emas lebih kurang 4 gram dan di sinilah syarikat akan bagi pembiayaan sebanyak RM RM9,000 dengan berat emas lebih kurang 36 gram. 36 gram ni jadi pegangan bersama kita tuan-tuan, kita dan syarikat berjumlah RM10,000 dengan berat emas 40 gram. Ini yang luar biasa tuan-tuan. Kalau kat kedai emas kita tengok 40 gram tu agak takut jugalah nak tanya, betul tak Hani? Betul sangat. Dia punya rupa emas tu pun berlingkar-lingkar, besar, lebar, takut kita nak tanya. Tapi kita mampu jeling je. Mampu jeling je kata Hani. Jadi kalau dengan kuantum metal ni tak ada yang mustahil. Maksud dengan satu unit GAA 10 kali kita dah ada 40 gram. Jadi insyaAllah 40 gram tu akan dapat keuntungan yang cukup luar biasa apabila berlaku kenaikan harga emas nanti. Okey. Wow. Untuk management fees, tu dia Tuan Syam. Terkejut dia punya wow tu. Okey, kalau kita tengok management fees pula tuan-tuan dan puan, sama juga macam saya cakap tadi, semua produk automator 35%, cuma kita kena bayar advance lah untuk tahun pertama. Tahun pertama kita bayar dan tahun yang kedua berikutnya tak perlu bayar. Dan bila kita jual, baru keuntungan tu akan ditolak tahun mana yang masih belum kita bayar management fees tu. Kalau naik keuntungan 10% tu kita dapat RM1,000, 20% RM2,000. Mana kita nak dapat perbezaan harga emas biasa dengan produk GAA 10 kali ni dia berbeza dia 10 kali. Dia ada gambar yang kita boleh tunjuk. Saya rasa introducer semua dah tunjuklah kepada bakal-bakal investor dekat dalam ni. Bagaimana perbezaan tu. Alright? Okay, next Hani. Okay, Wow, 10 kali. Kalau kita tengok sekarang ni nilai mata wang kita makin hari makin merosot. Betul itu kita tak perlulah nak rasa macam percaya. Memang betul lah, memang nak pula zaman PKP ni orang lelaki lah yang lebih banyak pergi pasar raya. Betul tak Tuan Syam? Betul. Sekarang ni orang lelaki lah lebih hebat bila berada di pasar raya. Sebab kita je yang boleh pergi pasar raya zaman PKP. Saya sampai dah hafal dah ro makanan dekat pasar raya tu. Kadang-kadang pergi dengan wife, dia pun tak tahu kat mana barang-barang tu. Betapa hebatnya kaum lelaki ni. Minta maaf kita jack sikit kaum lelaki. Tetapi kita berbalik kepada nilai mata wang pada tahun 1996 dengan duit 1 juta kita boleh dapat 25 kg emas. Tuan-tuan bayangkanlah banyak tau 25 kg tu. Tetapi pada tahun 2021 dengan RM 1 juta duit nilai yang sama, kita dapat 4 kilogram emas saja. Betapa jauhnya perbezaan tu, 21 kilogram berbeza, hilang. Itulah betapa kuasa duit tu dia tidak kalis inflasi. Makin lama dia makin mengecil. Tetapi kalau kita lihat gambar di sebelah tu, inilah dia, emas. Emas ni dia akan terus meningkat daripada hari ke hari. Daripada zaman nenek kita dulu berapa je 1 gram? RM40. Zaman mak kita dulu mungkin RM130. Tetapi sekarang emas dah mencecah kepada RM280 per gram. Jadi kat mana kita nak cakap emas ni murah? Dan emas ni tak pernah lah orang cakap harga dia murah. Hari ni orang cakap mahal. 6 bulan akan datang pun cakap mahal.
Tetapi yang penting adalah tindakan kita membeli. Itu yang penting. Bila kita beli, kita dapatlah emas dan dapatlah nilai gram pada waktu kita beli. Dan kalau kita tengok dekat sini pada tahun 1996 untuk 25 kg emas harga dia 1 juta. Tetapi pada tahun 2021 25 kg emas nak dapat banyak tu, amount dia kita kena beli dengan jumlah 6.3 juta. Maksudnya berat yang sama tetapi nilai wang tu untuk kita miliki emas tu makin lama makin meningkat. Jadi rugi tak tuan-tuan dan puan-puan? Rugi. Untung Kalau tak beli emas. Jadi untung beli emas. Siapa Luar yang biasa beli emas. luar biasa beli emas ni. Jadi kat mana kita boleh beli emas secara luar biasa ni Tuan Syam? di Kita quantum beli metal. dekat Quantum Metal. Alhamdulillah, di Quantum Metal ni lah produk yang kita tawarkan ni yang mana yang tidak ada ditawarkan di luar. The only one dalam dunia sekarang ni. Dan produk kita ni adalah produk tempatan tetapi dia dah pergi ke global international. Di Singapura, di Thailand, di Indonesia, di Japan, semua ada negara tu yang buat produk event macam kita ni juga. Jadi kalau kita ada kawan-kawan di luar negara, kita boleh ceritakan juga benda ni pada dia dan dia boleh dengar taklimat dalam versi negara masing-masing. Alright? Okay, next. Okay, kalau kita tengok kat sini, macam saya katakan tadilah, kalau merujuk pada hadis dari Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal ni, akan tiba suatu zaman di mana tidak ada apa yang bernilai dan boleh digunakan oleh umat manusia, maka simpanlah dinar dan dirham. Ini benda ni tuan-tuan, bila disampaikan ni benda ni adalah benar tuan-tuan dan puan. Kalau kita tengok sekarang sebagai contoh negara Venezuela tau. Mereka dah mengalami satu inflasi yang cukup luar biasa di mana nilai mata wang dia tu dah tak ada nilai. Bersepah-sepah duit tu dibuang oleh rakyat dia sendiri. Tu benda yang benar, benda yang fakta. Maka sekarang ni dekat negara dia tu, bayangkanlah tuan-tuan, nak pergi gunting rambut pun pakai emas. Macam manalah dia nak bayar tu, rasanya pakai serbuk emas tu. Betapa susahnya negara tu sebab nilai mata wang ni dah tak ada value. Jadi sebelum berlaku benda tu, kita masih belum terlambat. Bermulalah daripada sekarang kita menyimpan emas. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Maksudnya dengan quantum meter, bermula dengan RM10 kita boleh emas. Kat mana lagi kita nak cari? Jadi di quantum meter je lah penyelesaian dia. Dengan produk patuh syariah yang diaudit oleh ISRA, anak kepada Bank Negara Malaysia. Jadi benda ni cukup menjaminkan keselamatan kita beli tu. Alright, okay, next. Okey, quantum meter ni dia memberi solusi pemulihan ekonomi. Di mana kalau GSA tadi, Gold Storage Account, dia boleh kita buatkan tukar mata wang kita kepada emas. Any perbelanjaan kita yang kita dah jangkakan setiap bulan. Sebagai contohlah, kita dah tahu kita nak bayar kereta tiap-tiap bulan. Kalau kita bayar tu hangus, ada baiknya emas dulu. Dan kita dapatkan cash advance, baru kita bayar kereta. Ada manfaat dia tu. Nanti Puan Hani akan ceritakan dengan lebih detail. Okey, yang kedua adalah produk GCA, Gold Convert Account. Cara kita nak mengekalkan mata wang atau harta kita tu, kita pajakkan. Kita pajakkan emas tu, di mana emas tu ada dalam simpanan quantum meter, kita dapat cash advance 85%, kita belanjalah apa yang kita nak belanja. Tapi at the same time, kita tahu kita ada backup gold dalam kita punya account. Dan kita tahu emas yang ada tu akan terus naik harga dia berdasarkan isu dan ekonomi dunia. Alright. Yang ketiga adalah GAE 5 kali dan 10 kali, iaitu untuk kita meningkatkan aset emas kita punya value dan keuntungan kita, di mana kita dapat gandaan sehingga 10 kali. Itu yang cukup uniknya. Alright. Okay, next Hani. Okay. Next slide ni kita akan pergi kepada selamatkan duit anda dari belanja hangus. Okay, session saya dah selesai. Okay, saya harapkan penjelasan saya ini jelas
dan dapat difahami oleh new investor kita ataupun orang-orang lama yang mendengar tentang penceritaan saya ini. Dan sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan soalan di ruang chat. Nanti selepas habis sesi kedua ni, kami tiga panel hari ini akan membantu untuk menyelesaikan semua pertanyaan daripada new investor kita. Alright. So, InsyaAllah. akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tim GPG. Okey. Saya harap penyampaian saya ini jelas dan seterusnya saya serahkan kepada Puan Hani untuk session yang berikutnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Azan The Rock. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Azan. Encik Dan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kita belum habis ya. Okey. Sesi Hani Belum. Alright, okay. Terima kasih Tuan Azan atas penerangan yang sangat-sangat detail dan harapnya tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini dapatlah idea sedikit sebanyak kan, dapat pemahaman yang lebih jelas ke mana arah tuju simpanan kita di dalam quantum metal. So quantum metal yang merupakan satu solusi pemulihan ekonomi yang lengkap. Kita boleh jual beli emas, kita boleh request advance dan kita cagarkan emas dan kita boleh gandakan pula emas tersebut. Okay, itulah uniknya quantum metal. Alright, so sekarang kita akan bergerak ke sesi bijak emas di mana kita nak selamatkan duit daripada belanja hangus. Okay, so Hani perkenalkan diri sekali lah. Okay, nama Hani sebenarnya ada Noviani binti Irwan tapi biasanya kawan-kawan panggil Hani je. Berasal daripada Tawau. Sekarang Hani menetap di Putrajaya dan ada 2 cahaya mata. Dan yang lain-lain itu adalah educational profiling dan sekarang bekerja sebagai Management Information System Manager di syarikat kewangan di KL dan bermula dengan quantum metal ni pada bulan Jun tahun lepas. Okay, dan Hani promoted menjadi dealer ataupun consultant quantum metal pada 10 November. Alright. Okay, so hari ni kita nak share rahsia. Nak bagi tahu rahsia yang bukan rahsia lagi, okey, bayar insurans kereta guna emas supaya belanja kita tak hangus. So apa yang kita buat setiap bulan ni selama ni, Hanilah sebelum kenal quantum metal, kita bayar ansuran kereta terus kepada bank. Dan duit tersebut tidak kembali. Setuju ke tak setuju? Setuju. Okay, Hani percaya orang lain pun buat benda yang sama sebelum Ini kenal pergi quantum tak metal. kembali ni. Pergi tak kembali, boleh buat lagu kan? Okay, so bila kenal quantum metal, so quantum metal menawarkan fintech ekosistem yang mana kita boleh preserve our wealth melalui kaedah so-called pajak digital. Alright. Okay, so sebelum kita pergi ke pajak digital ataupun cash advance di quantum metal, kita perkenalkanlah kepada yang belum kenal pajak. Okay, pajak nasional kita pergi ke kedai. So macam-macam pajak yang berlaku. Yeah. Alright. So apa itu pajak gadai? Okay, pajak gadai ni adalah satu kedai yang dia aktiviti dia tertakluk di bawah Undang-Undang Akta Pajak Gadai 1972. Okey, apa fungsi-fungsi dia? Fungsi-fungsi kedai pajak gadai ni adalah untuk memberi pinjaman tunai ke atas barang gadaian, iaitu sama ada emas ataupun barang-barang berjenama. Contohnya macam jam tangan Rolex kan, yang lagi mahal, boleh gadaikan untuk dapatkan tunai untuk sementara waktu. Dan kedai tersebut, okey, pajak tradisional ni dia ada tempoh. Sama ada 6 bulan ataupun dia boleh extend, tapi kadar faedah dia adalah 2% sebulan. So kalau sebulan 2%, setahun adalah 24%. Okay. So bayangkan kalau kita pinjam ataupun ialah pinjam wang tunai kan 10,000. Kita cagarkan barang berharga kita ni. So nak tebus balik barang berharga tu, kita kena bawa another tunai. Tunai yang lain 10,000 pula. Okay, dalam masa 6 bulan. Okay. So apa limitation dia?
untuk yang tradisional ni, iaitu dia tidak boleh berniaga di antara jam 6 petang hingga 8 pagi. So apa kita nak buat kalau kita nak duit segera, kan? Kita nak buat pajakan ataupun kita nak gadaikan ataupun kita nak cagarkan apa yang kita ada ni, barang berharga ni untuk dapatkan tunai malam ni. Kita nak guna esok, so kita boleh request malam ni. Tapi untuk yang tradisional kita tak boleh, kedai dah tutup. Kan? Tak boleh lah Pergi tutup rumah toke. kedai. So Pergi rumah toke ni. rumah toke. Lagi satu, dia tidak boleh berurusan apa sahaja yang berumur di bawah 18 tahun. Betul. Okey, so walaupun anak kita ada 1 kg emas, dia nak guna tunai, dia tak boleh cagarkan. Kena guna nama orang yang 18 tahun ke atas. Itu yang tradisional lah. Okey, so apa aktiviti, step-step dia kalau pajak tradisional di kedai? Okey, kalau yang tradisional kita ada emas 4 gram, kan? Okey, nilai dia RM1,000. So kita kena bawa pergi Arahnu ataupun kedai pajak. Tunggulah, kena beratur, kena parking, kan? Okey. So bila Kena dah saman. dapat kena saman. Dah tambah kos kat situ. So dah sampai kaunter, kita dapat pinjaman tunai sebanyak RM800. Okey, 80% daripada nilai emas kita. Okey, so apa lagi yang ada dalam aktiviti yang tradisional ni? Okey, so limitation dia, kita kena bawa emas fizikal ke kedai. So ada risiko kena rompak, ada risiko kecurian, ada risiko cuai, kan, terjatuh. Kena ragut ni, kena ragut. Kena ragut, kan. Kos masa kita, kos parking kita, kos saman macam Tuan Syah cakap. Masuk longkang. Longkang. So upah simpan dia ni tinggi sangat. 12 sehingga ke 20% setahun. Macam tadi kalau 2% sebulan, 12 bulan dah 24%. Okey. Dan dia upah simpan dikenakan ke atas nilai emas tersebut. Okey, contoh sini tadi nilai emas kita berapa? 1,000. So, upah simpan yang dikenakan di kedai pajak adalah ke atas RM1,000, bukan ke atas 800 yang kita dapat tadi. So, tinggi ke tak tinggi? Management fee dia, upah simpan dia. Tinggi. Dicas ke atas nilai yang lebih tinggi. Masuk toilet lagi tinggi lah ni. Sorry? Kalau termasuk toilet lagi tinggi kau. Masuk toilet. Kerap juga masuk toilet. Okey. Jatuh. Upah simpan ni pula kena bayar setiap 6 bulan. Okey, bayangkan dah 6 bulan, 2% sebulan. Okey, dalam 6 bulan kena bayar upah simpan. Kan? Lepas tu, lepas 6 bulan dia ada tempoh matang lagi. Kalau tak dapat tebus lagi 6 bulan, dia bagi tempoh matang lagi. So kalau tak dapat tebus juga, tak dapat bawa juga duit sebanyak RM850 tadi nak tebus emas 4 gram tu, emas akan hilang di lelong. Okey. Lagi teruk sekarang ni, okey, nama kita akan masuk ke sitos, ke SECRIS dan ada risiko di blacklist. So once nama kita dah di blacklist, okey, prosedur dia sangat susah untuk kita keluar daripada list black tu. Blacklist tu apa? Kategori. SECRIS update lambat. Yes, SECRIS dia ada tempoh dia. Dah clear, ada tempoh lagi beberapa bulan baru nama kita clear tau. Yes. Sebab Hani kerja di industri perbankan, kewangan. So Hani sedikit tahulah kan, adalah knowledge. Okay, so kalau blacklist, apa akan berlaku kalau nama kita blacklist? Account boleh dibekukan. Transaksi susah. So kalau account kita dibekukan, kita nak buat apa-apa perniagaan, bisnes untuk cover balik pun susah. Kita tak boleh buka account. Okay? Alright. So statistik, kita pun nak share statistik daripada Arahnu ni. Dia menunjukkan 1 bilion ni emas dilelong every year. Every year 1 bilion. 2 years 2 billion. Wow.
Banyak sangat. Okay. Ya. Sayang kan emas kita dah susah-susah. Okay. Jadi di dalam quantum metal kita nak perkenalkan apa itu gold convert yang mana ia menjadi penyelesaian kepada sistem pajak yang tradisional ni. Okey, dalam QM kita bukan melakukan pajak, tak ada aktiviti pajak. Kita hanya gold Cagar. convert, cagarkan sahaja. Kita request advance cash daripada nilai gold yang kita simpan di dalam quantum metal. Jadinya ia adalah kemudahan untuk kita dapatkan tunai tadilah. Macam ni cakap kan, kita request cash emas kita. Dan ia boleh dilakukan secara online sahaja. Tak perlu beratur, tak perlu menghadap jam, tak perlu bayar parking, tak perlu kena saman kan. Okay, Betul. kita boleh lakukan 24/7. Tengah malam nak request advance, nak pakai besok ataupun lusa lah. Okay, kita boleh berbuat demikian. Okay. Dia kemudahan ni disediakan oleh quantum metal sahaja setakat ini yang mempunyai management fee yang rendah dan kelebihan lain lah kita akan bagi tahu kemudian. Dan Pertama di dunia. Sorry? Pertama di dunia. Dan pertama di dunia. Salah satu yang pertama di dunia lah. Okay. Dan syarikat patuh syariah yang terulung di dunia. Quantum metal adalah syarikat fintech yang patuh syariah pertama di dunia. Okay. Alright, so apa itu belanja hangus? Okay, belanja hangus ni rasanya setiap orang tahulah kan. Setiap bulan kita gaji, kita bayar ansuran kereta, kita bayar bil dan kita ada belanja-belanja dapur kan. Belanja makan hari-hari, belanja untuk transportation. So hangus, benda tu tak kembali dia adalah kita punya fixed expenses. Bukan pendapatan, ia adalah expenses lah, perbelanjaan kita lah. So selama ni kita belanja, dapat balik tak belanja tu? Siapa yang dapat balik belanja tu? Alright. Okay, jadi malam ni Hani nak share macam mana kita nak selamatkan duit daripada belanja hangus tu. Okay, every month, setiap bulan kita dapat gaji, apa yang kita perlu buat adalah beli emas di QM dahulu. Lepas tu kita buat gold convert untuk dapatkan cash. Kita nak buat apa cash ni? Kita nak bayar bil, kita nak bayar kereta, kita nak bayar rumah mungkin. Kita nak apa? Belanja makan. Dapur. Belanja dapur, bayar Unify. Bayar apa lagi? Ansuran handphone, smartphone. Tukar tayar. Tukar tayar. Servis. Servis kereta, macam-macam lagi. Nak buat rumah. Okay, nak buat rumah, nak buat renovation rumah. Betul tak? Pernah terfikir tak? So dulu-dulu orang Pipe pecah. Pipe pecah. Orang dulu selalu pesan, beli emas dulu baru belanja. Tapi dulu-dulu kita ni rasa, nak beli emas, mahalnya kan? Mahalnya nak beli emas, lepas tu nak kena pajak nak dapatkan tunai. So macam kita pun takkan buat lah. So sebab tu sampai sekarang Hani baru start 2021. Okay. So bila dah jumpa QM, jangan terus bayar ansuran kereta setiap bulan, okay? Lepas dapat gaji. Hold dulu. Kita pergi masuk login Quantum Metal QMS, beli emas dahulu. Okay. Okay, so macam mana cara dia nak buat gold convert? Step yang pertama adalah kita beli emas digital. Okay, kita tukar cash kita yang tadi tu kepada emas. So kalau kita rasa macam, kena beli emas, kita rasa macam, perbelanjaan lah, macam susah lah nak buat. So kita tukar mindset tu, kita tukar cash kita dulu ni kepada emas. Bukan beli emas kita tukar cash kepada emas. So rasa lain tak dia punya feel tu? Daripada beli, kita tukar. Kan? Lepas tu kita beli emas lah digital dalam account gold storage account. Account yang pertama yang Tuan Azan explain tadi, yang minimum boleh beli RM10 dan tak ada maksimum pembelian, tak ada upah simpan. Yang ada hanyalah spread keuntungan company. Okay, contoh kita ada RM1,000. Okay, kita beli emas
contoh pada harga RM250, so lebih kurang kita dapat 4 gram lah. Kita tak cerita pasal spread kat sini supaya senang kira. Okay, so kita dah ada 4 gram emas. Lepas tu, step kedua, kita tukar balik emas tadi kepada tunai. Macam mana caranya? Buat request convert. Melalui Gold Convert account, kita request convert. So emas kita ada berapa? 4 gram, nilai dia 1,000. So kita dapat pembiayaan atau dapat cashkan setinggi 85%. Yes, 85%. Okay, so cash yang kita dapat adalah 850. So dah boleh bayar ansuran kereta. Ini contoh untuk ansuran kereta. Kalau kita komitmen kita ada 4,000, so kita buatlah sebanyak itu. Okay? Kesimpulan dia kira perbelanjaan kita tukar jadi simpanan emas. Yes. Kesimpulan dia ni. Okay, Kita so belanja apa pun jadi simpanan emas. Ya, betul. Kat mana nak dapat ni kan? Sokong. Okay, sokong ni cerita rahsia ni. Okay, dengan cara ni sebenarnya gram kita dalam akaun tu cepat je bertambah tau. Daripada kita beli RM10. Bolehlah beli RM10. Bukan salah. Cumanya pengalaman Hani sendiri, Hani buat consistently every month macam ni untuk komitmen sahaja. Untuk extra simpanan kita asingkan lah kan. Okay, Hani kira sebulan Hani kena bayar apa? Kereta, rumah, kalau ada credit card, siapa ada credit card, Unify, yang semua yang kita kira belanja hangus yang tak dapat balik lah. So kira-kira kita buat convert sebanyak itu. Kita beli emas dan buat convert untuk bayar komitmen kita. Okay, kalau macam Tuan Syam nak buat rumah kan? Ya. Dapatlah lump sum of money. Let's say RM250,000 nak buat rumah idaman dekat kampung untuk isteri. Okay, janganlah terus bayar kepada kontraktor. Beli emas dulu, lepas tu buat convert. Baru proceed bayar kontraktor, bayar ini, bayar itu kan. So by the time after 5 years, possibility untuk dapat another cash is very high. Okay, so manfaat dia yang utama untuk gold convert ni, okay, adalah satu, emas kita dapat. Yang mana emas ni adalah aset. Kenapa kita panggil aset? Sebab nilai dia semakin meningkat. Dia bukan macam duit kertas. Dia adalah solid asset. Dia meningkat. Dan dengan kita buat ni every month, aset kita akan bertambah. Gram kita bertambah tak? Bertambah. Every month. Gram bertambah, gram tidak berubah, gram tidak kurang walaupun kita dapat cash sebanyak 85%. Okay. Yang kedua, okay, kalau kita bayar kereta, kereta pun dapat bayar, emas pun dapat. Dan duit kita selamat, taklah hangus. Okay. Faham? Faham. Kenapa faham? Faham. Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, faham. Okay, so kita buat simulasi. Okay, contohlah. Siapa ada kat sini? Nak sebut nama lah. Okay lah. Ashikin. Ashikin dia nak beli kereta. Okay. Tuan Syam nak beli kereta, beli dengan saya Tuan Syam. Faham tak tu? Okey. Cikgu Zaini ke? Cikgu Zaini. Okey lah, Ashikin nak beli kereta dengan Cikgu Zaini. Dia nak beli X50 kan, Proton X50. 9 bulan pun dapat kereta. Okey. Teruskan. Puan Ani. Kita start bulan pertama. Okey, ansuran bulanan Cikgu Zaini dah dapat kautim semua. Okay, Ashikin ansuran bulanan adalah 800 setengah. Okey. Loan selama 2 tahun. Okey, jumlah hutang Ashikin selama 5 tahun dia kena bayar 850 setiap bulan selama 5 tahun. Okey, so kita kira perbelanjaan Ashikin every month 850. Okey, dalam tahun pertama dari 12 bulan adalah 10,200. Okey, 10,200 dia keep on repeating the same process selama 5 tahun. Okay, so accumulation
grammage dia akan bernilai 51,000. Okay. So after 5 years settlement, actually kereta ni dia ada susut nilai. So kereta susut nilai, nilai dia masa tu hanyalah 30,000 sahaja. Okay. Okay, jadi apa yang Ashikin buat setiap bulan adalah dia beli emas RM1,000 di dalam GSA. Okay, akaun yang pertama kan? Okay, dan contohnya dia beli emas 250 gram harga semasa, 250 per gram harga semasa dan dia dapat 4 gram emas. Ini simulasi Okay, kita buat amount yang pukul rata saja. Okay, step kedua Ashikin buat, dia buat request gold convert dan Ashikin dapat 85% daripada nilai 1,000 tadi. Okay, so dia dapat tunai, masuk terus ke dalam bank account dan Ashikin bolehlah bayar ansuran kereta. Selama 5 tahun, Ashikin ulang proses yang sama. Okay, kita tengok. So, okay, kita tengok timeline dia. 1 bulan Ashikin dapat simpan 4 gram. 12 bulan dia dapat simpan 48 gram. 5 tahun ni. 48 kali 5. Betul ke? 48 kali 5, 240 gram. Banyak tak? Banyak kan? Pagi hari ni banyak lah. Mungkin Banyak sangat tu. mungkin kereta lagi mahal, mesti lagi banyak gram yang dapat. Ini baru 800 Okay. Bermakna beli emas sebulan RM1,000 macam yang dikatakan macam ni. Program ni, yang ni. Ya, Kamu kalau pun tak nak faham juga ni. okay. Puan Mama Noni, comel. Okay, saya. Ini adalah contoh kalau kita ada komitmen sebanyak 800.5 setiap bulan. Ya. Kalau komitmen kita 1,000 setiap bulan, so kita kena tambah sikit lah. Mungkin 1,003 ataupun 1,004 macam tu kan. Komitmen kita. Okay. So kita tambah nilai emas Ashikin selepas 5 tahun ni, kereta dia dah habis bayar dan emas dia berkepuk-kepuk. Okay. Contoh, lepas 5 tahun, harga emas daripada 250 tadi dia jadi double. Kan? Jadi RM500 per gram. So, Ashikin ada 240 gram. Darab dengan 500. So, Ashikin ada nilai aset 120,000. Okey, berapa advance yang Ashikin dapat setiap bulan? RM51,000. Okey, charge 3.5% setahun. Selama 5 tahun hanyalah 1,785. So, after 5 years, bila harga emas naik kepada 500, Ashikin ada extra cash RM67,000. 67,215. Dah lebih daripada apa yang dia dah advance kan. Dia macam ni lah, sambil belanja hangus, sambil collect gram emas. Macam tu. Yes, betul. Betul tak Puan Hani? Betul. Okey, Pandai. kita yes. Pandai. Okey. Dengan cara ni macam Ana cakap, dengan cara ni kita dapat kumpul gram dengan lebih cepat secara paksa. Nampak tak? Secara paksa. Kita dah beli emas, lepas tu kita request cash, emas tu takkan berubah gram dia. Takkan berubah gram dia. Sampailah harga emas naik dan gram tersebut bernilai lebih tinggi. Okay, so bagi Hani buat every month untuk plan, so-called plan persaraan. Kan? Macam orang macam kita ni, macam ni lah. Kerja, komitmen banyak. Kan? Susah kerja. Dah lah kerja swasta, tak ada pencen. Kan? Buat macam ni. So kita adalah pencen nanti kan. So by the time Hani pencen, kereta dah habis bayar, rumah dah habis bayar. Tiba-tiba, emas banyak lah. Berapa dah habis. Okey, bermakna Hani bermakna kita beli emas ni ikut harga macam
harga pasaran hari-hari lah. Kan? Ya, kita beli Macam ikut kata betul. macam 4 gram lah. Contoh lah. Contohnya katanya 1,000 ni 4 gram kan. Okey. Ha. Katalah hari ni harga emas 270 contoh. So bermakna kalau kita nak beli satu unit tu makna 1,000 berapa ribu mesti mahal lagi kan. Kalau 160 kalau 260 1 gram bermakna 1,300 lebih. Kan? Bermakna kalau 4 gram tu mestilah dalam dekat-dekat 1,500 juga kau rasa Mama ya? Kita tak semestinya beli ikut gram. Kita beli ikut dan kita tu. Macam kalau 500 pun tak apa lah kan? Kalau boleh. RM500 Boleh. Boleh. so kita kali 10 lah ya. Boleh kali 10 kalau kita beli 500. Boleh kali GCE nak sebut macam mana tak? Oh, GCE GAE tu lain kan? GCE kali 5. Bukan. Mama Noni, GCA dia tak ada ganda. GCA dia daripada GSA. Daripada tu kita convert. JCA tu kita convert kan? Ya. Betul. Bolehlah pergi pasar beli belanja dapur. Betul lah. Betul lah kita pun memanglah pesara tapi bukannya apa orang kata pesara division 1. Biasa-biasa aje. Bolehlah tu. Kita pun walaupun kan Mama Noni pun ada belanja bulanan, belanja mingguan kan. So sebelum belanja kita sadarkan betul lah. Okay. Mama akan try lah. Mama akan nak cuba buat macam ni jugalah. Mama tak tahu lagi ni macam ni. Malam ni pun baru dapat tahu ni boleh belanja hangus, belanja rumah ni. Hari tu masuk ingat simpan je. Ya. Rasa baru kan. Bila baru kan kita nak buat macam pembayaran 85%. Itu maksud Mama. Oh, boleh je sebab dia dia tak ada limit masa. Dia tak ada limit masa untuk kita bayar balik. Okay, so apa kelebihan kita buat convert account ni? Yang pertama dia ada lebih 3 platform kita tak perlu keluarkan. Kita bawa kepada kedai kan. Kita tak perlulah pergi office counter metal, tak perlu. Online sahaja guna handphone ataupun laptop ke kan. So tiada had masa. Urus niaga dia online 24 hours. Mama nak request advance pukul 12 tengah malam ke pukul 3 ke kan? Boleh. Dan lulusan dia segera. Dia tak perlulah guarantor, dia tak perlulah bagi ni dah macam presentation one to one dah. Dah macam presentation one to one 70 orang ni. 70 orang dengar ni. Tak apa, 70 orang yang lain tu dapat manfaat. Yelah. Sejarah general. Mama kena bagi betul-betul faham. Ya, okey. Kena betul-betul faham. Lagi bila orang tanya kita nak jawab. Yes. Betul tu. Kelulusan dia segera, tak perlu guarantor, tak perlu slip gaji, tak perlu copy of IC setiap kali nak buat GCA. Okey? Online saja. Betul tak Hani? Online je. Okey, umpan pula. Umpan simpan dia. Hani jangan main umpan dalam ni, tak boleh. Okey. Baik. Upah simpan ni yang paling rendah di pasaran, 3.5% setahun. Yang tadi yang tradisional 2% sebulan, setahun 24%. Compare, kita bandingkan dengan counter metal 3.5%. Jauh ke tak jauh beza dia? Sangat-sangat rendah. Jauh beza. Dan upah simpan ni counter metal charge ke atas tunai yang kita dapat, bukan terhadap nilai emas kita. Yang tradisional tadi, dia charge upah simpan terhadap nilai emas yang RM1,000 nilai dia kan. Tapi kalau counter metal 3.5%, dia charge ke atas amount yang lebih rendah, iaitu tunai yang kita dapat tadi. Jadi dia sangat-sangat memberi kelonggaran kepada kita sendirilah. Tiada tempoh matang, tak tebus pun tak apa. Tapi emas pun tak akan dilelong. Tak tebus tak apa ni maksudnya bila emas naik kita boleh jual emas yang kita cagar tu dan kita bayarlah kepada counter metal. Tetapi kita tak perlu keluarkan duit yang lain untuk bayar. Alright?
Okay, yang seterusnya adalah emas ataupun gram di dalam holding inventory adalah kekal. So, daripada gram emas dalam GSA tadi, kita request advance. Gram tersebut akan dipindahkan kepada holding inventory. So, dia freeze-kan kat situ. Dia hold kat situ. Sampailah nanti harga dah tinggi, melebihi harga belian kita dan boleh bayar balik apa yang kita dah keluarkan, cashkan tadi, kita boleh jual. Dan nama, walaupun kita tak perlu bayar, tak bayar pun tiap bulan, QM tak bagi notis ke apa, nama kita tidak akan masuk ke CTOS atau CCRIS dan tidak akan di blacklist lah. Dan commission juga dapat kalau kita beli GSA. So commission ni adalah untuk introducer dan ke atas. Okay. Kita dapat macam gold back. Alright. So apa? Kenapa kita nak bagi tahu practice buat GCA every month untuk belanja hangus? Contoh kalau kita bayar kereta every month. Nilai kereta ni dia susut adalah aset yang depreciated. Susut nilai. Lama kelamaan net worth dia ataupun nilai harta ni dia berkurang. Jadi apa? Ni kita boleh panggil kereta ni sebagai aset tak ni? Aset sementara lah yang tidak menguntungkan. Aset yang tidak menguntungkan nanti. Sebab dia dipanggil sebagai apa dipanggil sebagai collateral juga dalam terms perbankan kan. Tuan Syam sendiri adalah bankers. Tapi dia lama-kelamaan dia jadi besi buruk saja. Yes. Berbanding dua-dua ni adalah metal. Kalau nak banding ni sebenarnya dua-dua ni adalah metal. Tapi satu adalah scrap metal, dia akan jadi scrap metal. Yang satu lagi dia adalah precious metal. Yang mana net worth dia, nilai dia bertambah saban tahun. Dalam Al-Quran tu sebut dah ni hingga ke syurga ni. Hingga ke syurga, betul? Ya. Okay. Yes, betul. Sebab apa? Sebab emas ni dia tidak boleh dibuat oleh manusia kan. Kita semua tahulah emas daripada mana datang dia, daripada perut bumi. So kalau kita keep on gali, berkurang ke bertambah? Bertambah. Emas dalam perut bumi. So mungkin akan berkurang. So bila dia berkurang tapi demand tinggi. So sebab tu dia makin mahal. Dalam perut bumi dalam perut bumi makin kurang tapi dalam store kita simpanan bertambah. Dalam dia semakin bertambah. Betul tu. Okey, so ini adalah fakta sejarah harga emas sejak dari 1996, 20 tahun lah kan. Kalau tak silap 20 tahun dalam ringgit Malaysia So 1996. Amazing. Harga di bawah RM50. RM50 kita sekarang masih boleh beli emas lah di Quantum Metal. Tapi dulu harga emas 1 gram RM39 kalau tak silap ni berbanding dengan tahun 2020. Nampak tak? Graf dia adalah dalam uptrend, trend menaik. Okey, kalau kita kiralah purata dia, kenaikan dia selama 20 tahun ni sebanyak berapa? 671%. So bayangkan Hani lah umur 37 tahun kan. So Hani simpan emas sekarang, buat GC every month. So 20 tahun kemudian Hani dah 57 tahun, dah bersara. So harga nilai emas Hani dah meningkat sebanyak 671%. Boleh jadi banyak ni, banyak. So Hani boleh bersara dengan gembira. Yes. Bersara dengan emas. Bersara dengan emas. Alright. Jadi okay. Memanglah GCA ni dia ibarat kita berhutang lah. Memang kita berhutang tetapi dalam bentuk pembiayaan. Patuh syariah jangan risau. GCA adalah patuh syariah. Okay. Tetapi bukan semua hutang itu jahat. Contohnya hutang beli rumah. Dia hutang baik sebab rumah tu dia akan meningkat nilai dia. Okay. Hutang yang tadi tu GCA adalah hutang baik sebab emas kita akan bertambah nilai dia. Okey, kita kena bezakan good debt dengan bad debt. Okey, bad debt dia akan tarik kita jadi bankrupt.
Kalau good debt, dia akan bagi kita semakin kaya. Okay, macam Robert Kiyosaki, kawan Cikgu Zaini cakap, good debt is a powerful tool, but bad debt can kill you. So itulah maksud dia. Bad debt ni macam kalau kita hutang sikit, hutang apa lagi? Nasib baik bukan Robert Kentucky. Robert Kiyosaki pun boleh. Okay, so hutang-hutang yang tidak membawa hasil di kemudian hari itu adalah bad debt yang boleh bunuh kita lah, buat kita bankrupt, hidup susah semua tu. Okay, jadi kita leverage lah on a good debt. Okay. So untuk buat gold convert ada syarat dia. Yang pertama adalah kena ada gold storage account. So macam mana kita nak ada gold storage account? Kita kena daftar dulu kan. Siapa yang belum daftar dulu. Akan dapat complimentary GSA, gold storage account. Daripada GSA tadi kita boleh buat gold convert. Okay. So sesiapa yang berdaftar di dalam tim GPG, kita ada banyaklah support team. Dalam WhatsApp group ada, Telegram group ada, weekly preview ada training setiap hari Jumaat, dan esok pagi adalah training technical. Sistem walkthrough website kan. Siapa nak demo macam mana nak beli GSA, macam mana nak request gold convert account, macam mana nak request cash tadi, macam mana nak beli GAE, macam mana nak tengok keuntungan GAE, ataupun macam mana nak tengok keuntungan GSA. Okay. Dan ada personal coaching lah upon request. Siapa yang nak request lah dengan introducer ke kan. Okay, dan setiap hari Jumaat kita ada training untuk entrepreneurship, usahawan. Siapa yang nak jadikan jadi business partner dengan Quantum Metal, dia nak sebarkan kebaikan Quantum Metal. So hari Jumaat lah ada harinya. So siapa-siapa yang dah ahli pun boleh join untuk tingkatkan ilmu dan skill-skill masing-masing lah. Ini jadual Zoom kita. Macam hari ni Selasa malam 9.15. Okay, hari Rabu esok pagi QM sistem, dan Jumaat adalah peluang jana pendapatan dan melalui QM. Yang ni nak tambah sikit ni. Kalau kata tak nak jadi usahawan pun jadi usahawan juga. Sebab apa? Bila beli diri sendiri pun dapat diskaun, dapat commission. Yes, yang biasa dalam QM ni kita terpaksa terima profit sharing tersebut. Kan? Walaupun tak nak jadi business partner. Even serendah even untuk level introducer, kita terpaksa terima gold back. Kalau kita beli GSA, kita dapat gold back. Kita beli GAE kali 5, JE kali 10, kita dapat gold back. Apatah lagi yang dah jadi konsultan, pembelian sendiri pun dapat profit sharing dalam bentuk rebate. Yes. Dalam mata wang USD. Terpaksa kita tak nak pun QM akan automatically masuk dalam akaun kita. Macam kad bonus apa ni, sesi minyak tu kan. Bila kita isi banyak-banyak lama-lama, lepas tu kita boleh dapat minyak free kan. Yes. Sama. Kita beli banyak-banyak lama-lama dapat emas free. Tapi yang kad bonus link ke apa ke, yang tu kena kumpul, yang ni tak perlu kumpul, on the spot. Ya, on the spot, betul. Ya, on the spot. Okay. Alright. So, yang lain-lain adalah QM ada corporate university untuk latihan, yang menyediakan latihan untuk konsultan-konsultan dia. Okay, so untuk keterangan lanjut, nak daftar, boleh rujuk orang yang jemput anda hari ini. Okay. Dan buka akaun emas, percuma saja. Siapa yang minta bayaran tu, tak tahulah. Okay, percuma saja. Tiada yuran tahunan, tak ada yuran buka akaun, tak ada. Dan keahlian seumur hidup, walaupun dah daftar, lepas tu tak beli apa-apa, dia tak akan terminate. Melainkan kita sendiri yang hantarlah untuk termination. Dan daftar hanya melalui link yang ada referral name, supaya ada orang yang guide anda. Okay, lepas tu yang penting adalah upload IC untuk verification KYC. Okay, dan update lah profile anda untuk update bank account anda. Kan kita nak request cash kan, kita nak kutip keuntungan JE kan, so kena update bank account. So kalau tak, macam mana QM nak
bank in-kan duit anda. Okey? Dan lepas dah daftar, janganlah duduk diam. Okey? Cuba beli GSA, beli JE kali 5 ataupun JE kali 10. Tak rugi. RM10 je ni. RM10 untuk je. diri sendirilah. Untuk diri sendiri. RM10 je. Okey. Yang ini ulangan kan? Okey. Ini hanya quote lah. So the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Sama macam emas. The best time to buy a gold 20 years ago yang masa harga RM39 tu. The second best time is sekarang. Now. Tunggu 20 tahun lagi. Dah berapa dah ni, rasa RM1,000 dah. RM1,000 1 gram. Saya nak tunggu emas turun dulu baru beli, boleh tak ni? Emas turun dulu baru beli? Tunggulah. Tunggu sampai 20 tahun lagi. Berjanggut lah ni, berjanggut. Hani tak nak tunggu, okey? Kita tinggal dulu. Tunggulah. Tak turun lah. Okey, sekarang kita dah sampai ke sesi soal jawab. Hani tengok dekat chat dulu Ya. Okey, ada soalan tak? Boleh unmute sambil Hani baca soalan dekat chat ni. Assalamualaikum Pak Hani. Waalaikumsalam. Saya Aziz ni. Ya. Saya nak tanya pasal advance cash request tu. Ya. Dia immediate ke kita request ataupun it takes how many days? Okey. Rule of thumb dia, SOP di dalam Quantum Metal, proses dia adalah 5 hari bekerja. Dalam 5 hari bekerja. Oh. Dia tak lebih lah. Tetapi kan selalunya lah testimoni daripada ahli-ahli dalam grup biasanya dalam sehari, dalam 2 hari. On the same day? Same day pun ada. Ya. Itu terpulang macam mana tu? Dia terpulang kepada volume request oleh ahli Quantum Metal lah. Daripada bank. Kadang-kadang bank, kadang-kadang QM dah issue payment advice tetapi delay di pihak bank. Kadang-kadang sebab dia apply pada hari Sabtu, Ahad. So that's why dia take time lah kan. Dia akan proses hari bekerja lah. Isnin. 5 working days lah. Jumaat. Betul. Ya. Tapi selalunya tak lebih lah 5 working days. Majority selalu awal. Kadang-kadang 3 hari, 2 hari dah boleh dapat. Okey. Puan Azia Afendi kata selalu guna Maybank cepat juga masuk. Itulah depends on bank rasanya. Kalau nak kahwin boleh juga kan Faris? Boleh sangat. Kan belanja kahwin. Kahwin pula tu no. Kahwin pun boleh. Kalau bank dia naik unta. Adik Hani sendiri yang nombor 3 dia nak kahwin bulan 6 ni. So semua belanja kahwin dia masukkan dalam GSA dan dia GCA kan dulu. Baru dia boleh belanja hantaran. Jadi tak hangus lah duit tu. Dia lekat kat emas. Yes. Bijak tu. Tengoklah siapa yang advice. Hani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Hani nak tanya. Saya jelas yang bab yang gold convert tu. Sebab katanya tadi kita convert kepada cash advance. Tapi kalau kita keep on beli everyone, bila masa kita bayar tu nanti kita bayar amount yang kita pinjam sahaja kan? Yes, betul. Lepas tu katanya tadi emas tu akan meningkat harganya. Yes. Maksudnya harga tu at the end of the day bila kita nak bayar tak effect pun harga emas tu. Tak. Kita hanya bayar apa yang kita dapat sahaja. Maksudnya QM tak kisah pun kalau kita pinjam selama 5 tahun tapi tak pernah bayar. Tak kisah. 1 tahun pun boleh. Cuma dia akan kenakan management fee tu lah 35% tu setiap tahun. 5% per year. Yes, per year. Dan dia dikira daily rest lah. Contohnya masuk tahun ke-5 dah habis 5 tahun kan? Okey, 31 Disember tu
Okay, lepas tu kita tak bayar lagi, kita tak terminate lagi sampai 5 hari bulan Januari. Kan? So untuk tahun yang baru ni, QM hanya just 5 hari saja. Tapi Itu namanya daily rest. kita nampak tak kita punya peningkatan harga gold tu? Nampak. Dalam sistem semua nampak Nani. Yes. Kita nampak. Nampak. Besok kalau nak tengok kan, besok kalau nak tengok datang kelas. Okay. Besok ada kelas. Details dalam kelas. Yes, kita boleh tunjuk tu. Masuk kelas 9.30 kita akan cerita lebih detail atau prinsip macam mana nak tengok, macam mana nak monitor, macam mana nak buat transaksi. So kita akan tunjukkan. Alright. Thank you. Okay. Welcome. Dekat chat semua ni dah baca ke? Belum, masih scrolling. Ada lagi tak? Ada tempoh masa beli emas sebelum boleh pajak? Tak ada. Boleh request immediately. Okay. Ada lagi tak yang ni terlepas? Nak tanya dalam GSA emas yang terkumpul tu, berapa lama kita nak simpan? Kalau dalam masa setahun, boleh dah ke dapatkan emas yang terkumpul tu? Dalam GCA, emas terkumpul. Dalam GCA, dia sebenarnya lebih elok untuk long term sebab kita dah keluarkan 85% cash daripada nilai emas tersebut kan. So kalau dalam masa setahun, contohlah masa Annie, Puan Annie beli kan, buat convert tu harga emas 200.5. Contohlah Januari. Tapi bila bulan Disember, tiba-tiba harga emas mendadak naik sampai 300 kan, ke 300.5 ke, dia dah ada untung kat situ. Gram tu dah, nilai dia dah bertambah, dah berubah dah. Daripada nilai dia 1 gram 200.5, nah sekarang nilai dia 1 gram 300.5 contoh. So dah ada profit kat situ kan. So bolehlah jual kalau nak. Ataupun terminate lah, kita dalam sistem dipanggil termination. So bila kita terminate, QM akan tolak sesiap cash yang Puan Annie dah ambil masa Januari tu. Dan juga dia punya management fee. So balance profit tu dia akan transfer automatically ke dalam GSA. Dia berdasarkan kenaikan emas. Dalam QM, semua profit, semua loss, kita tak naklah loss kan. Okay, kita hanya 100% follow harga emas semasa. Okay ke Puan Annie? Okay. Okay ni yang kalau dah COVID macam mana pula kita tu, Ani dah jawab kan? Apa? Yang kat chat room tu Ani jawab tu kan? Yang mana satu? Soalan tu belum tanya lagi tu. Yang mana? Siti Khatijah tanya, kalau dah convert, macam mana pula gram emas kita tu? Kalau dah convert, gram emas tu tetap ada, tetapi bukan dalam GSA. Dia akan transfer ke dalam holding inventory. Kita masih nampak gram emas kita dan harga semasa, nilai semasa emas tersebut. Nah, ni buka web ke Kak Nel? Tak payah kot, itu besok lah, masuk besok sebab hari dah pukul 11. Dah pukul 11 dah. Masuk kelas Rabu besok boleh tunjukkan holding inventory tu semua. Nak tengok profit and loss dalam holding inventory kan? Dia nak senang cakap macam ni lah. Kira orang kata kalau kata beli emas tu 1,000, bila emas naik 10%, dia beli emas 1,000 lepas tu pajak 800.5. So bila emas naik 10%, so dia untung 100 lah. Lepas tu yang lagi another 15% dia tu boleh dapat sekali juga kalau dia nak jual terus. Tak perlu tebus. Dia bayar, dia kontra dengan harga jualan tu nanti, total jualan emas tu nanti. Dia ada option lah, kalau kita ada another cash yang kita nak bayar balik, boleh. Maknanya kalau kita nak bayar balik 800.5 tu kita bayar. Dia tak kena dapat SMS ke surat ke, kalau kata lama-lama tak bayar, kena tebus apa semua tak ada. Kena lelong ke, kena ugut lelong ke, tak ada. Dia ada tempoh masa. Terpulang lah.
nak QM tak berapa kisah. lama simpan lah. Kan? Kita pilih nak berapa lama terpulang kat kita tangan kita, kuasa kita. Kan? Ini ada satu lagi soalan ni dekat dalam chat ni, dia nak tanya dalam GCA emas yang terkumpul tu berapa lama kita nak simpan? Kalau dalam masa setahun boleh dah ke dapatkan emas yang terkumpul tu? Oh, dah jawab dah. Dah jawab dah lah. Dah jawab dah Sama yang lah tu. apa yang kita jawab tadi. Dah jawab yang tu. Dah jawab. Kita terus ke testimoni lah kot sebab dah pukul 11. Betul. Dah pukul 11 dah. Kita panggil Tuan Azan kita lah dengan Cik Irzawami. Tuan IR kita. Okey. Silakan. Mana dia? Zawani ke? Zawani. Ya, Zawami. Okey. Testimoni. Ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Muhammad Zawani bin Wahab, tinggal di Kuantan Pahang. So saya join Quantum Meter ni bulan 11 tahun lepas. Bawah bimbingan Encik Ani tadilah yang present tadi tu. And then sekarang dah settle dealer lah, konsultan. Then apa yang menarik yang kita bincang pasal hari ni GSA kan. Hani yang racun saya ni pasal GSA ni. So GCA, daripada GCA ni kita boleh buat belanja hangus kita kan. So lepas saya diterangkan oleh Cik Ani, and then join kelas grup GPG, selalu grup PG baru kita faham lah fungsi GCA ni. And then baru kita boleh tahu macam mana flow dia, and then baru kita try buat sendirilah. Jadi macam Hani cakap tadi, GCA ni biasa buat komitmen, belanja komitmen kan. Macam Zawani 100% gaji, terus beli GSA dulu, and then baru convert pada GCA. Sebab Zawani tak nak hilang emas tu. Bazirkan wang Zawani, macam contoh kita makan kan, kita habis makan dah habis lah untuk ni lah, maknanya dah habis macam tu je. At least kalau kita buat macam ni ada lagi lah untuk kita punya orang cakap terpaksa menabung kan tadi, terpaksa menabung emas. Kalau tak, kita susah nak menabung sebenarnya. Kalau wang pun kita pun susah juga nak menabung. Jadi QM ni menawarkan macam ni, dengan management fee-nya yang murah 3.5% je kan per year, and then tiada tempoh bayaran balik tu lah yang boleh menyebabkan kita tak ada komitmen, tak ada stres untuk buat dekat QM ni. Jadi bukan kita saja yang boleh buat, yang orang bergaji saja yang boleh buat GCA ataupun GSA ni, sebab dia dah kita beli serendah RM10 kan, lama-lama sampai ke 100.5 dah mampu dah boleh buat GCA tu kan. GCA kalau kita nak buat kena dalam 100.5 kan baru kita boleh buat GCA, syarat dia kan. Jadi macam student pun boleh juga application untuk GCA ni. Maksud tahun ni contohnya diorang dapat pinjaman kan, pinjaman pelanjaran diorang sebelum diorang buat beli yang bayar yurang apa semua tu, masukkan ke emas dulu, and then macam sama je contoh pengiraan ni tadi tu, macam mana gram emas akan datang meningkat bergantung pada fakta yang graf ni yang tunjukkan tadi juga, setahun lebih kurang dalam 25%. Jadi tadi pun Hani ambil dalam 15% je kan Hani, dia punya kenaikan tu kan. Jadi jadi kalau ikutkan sebab apa student pun boleh buat, sebab ia tak ada komitmen nak bayar, nak tebus emas tu, nak bayar balik emas tu. Jadi why not lepas after 5 year dia orang habis belajar, after dia orang graduate, boleh
bayar mungkin separuh ke, ataupun kalau dia contohnya dia duit tu dah tiba-tiba dah keluar daripada universiti, terus dapat pekerjaan, nak hold dulu yang tadi GCA kita holding inventory tu, nak hold dulu sampai ada perancangan lain pula ke untuk terus nak ke next step, berumah tangga ke apa ke, boleh buat benda tu lagi. Jadi boleh bayar, mungkin dah boleh bayar separuh pinjaman tu, macam tu lah. So itu yang Zoni nampak lah kat GSA yang kita bincang malam ni. So macam Zoni memang setiap bulan lah Zoni akan buat benda ni. So yang tu je lah kot Zoni punya komitmen. So malam ni hari ni Gemas turun. Mungkin para investor yang baru boleh buat beliang, then buat sendiri flow GSA ke GCA. And then kalau yang dah pergi advance tu boleh pergi ke ada modal ke apa ke, boleh pergi JEE 10 kali tu lah yang hot dalam quarter meter. So insyaAllah this year big thing daripada quantum meter juga. Kita tunggu je lah announcement daripada quantum meter sendiri. Okay, terima kasih. Sama-sama. Tuan AR. Okey, siapa tadi Kak Nia jemput Tuan Azan? Okey, terima kasih Hani. Sekali lagi saya ke udara. Dia dah macam secara radio dah kita malam ni. Alright. So tentang GC ni actually pertama kali tu bila saya masuk, saya memang beli GAE 10 kali. Tiba-tiba hasil perbincangan saya dan Tuan Lan dan Kak Nel, dia ada bagi idea diperkenalkan ni untuk GCA. Kita boleh convert untuk dapatkan duit, terutamanya untuk bayar kereta. Jadi memang benda tu cukup superb lah bagi saya. Sebab kita bayangkanlah kita bayar any loan lah sebenarnya. Tapi kita lebih senang cerita kereta. Sebab semua orang ada kereta. Jadi kereta ni selama ni kita bayar memang burn. Duit kita habis, dapatlah kereta dengan susut nilai pada tahun-tahun yang tertentu kita habis loan tu. Tapi dengan konsep cash advance ni, kita bayar menggunakan duit gold. Dalam masa yang sama, kita simpan pula gold. Gold kita tu terkumpul dalam holding inventory. Tak perlu risau. Setiap pembelian kita tu, dia akan rekod dalam holding inventory. Jadi benda tu memang saya cakap benda yang luar biasa lah. Maksudnya tak sangka benda ni ada. Dan benda ni pula wujud dalam quantum meter. Jadi memang cukup superb produk quantum meter ni. Dia any loan tau. Dia any loan dan any perbelanjaan yang kita jangkakan yang kita nak belanja. Okey, sebagai contoh lah kat sini, kalau kita nak pergi haji, kita nak bayar package haji RM10,000 dan dalam masa yang sama nak bawa cash RM5,000. Jadi dengan belanja RM15,000 tu je, kita tahu kita akan belanja hangus, dah tak dapatlah duit tu. Tetapi dengan adanya quantum meter ni, duit RM15,000 tadi tu, kita boleh terus beli gold. Beli gold dalam masa 1 minit kita pajak dan kita akan dapat duit tu transfer dalam akaun bank kita lebih kurang plus minus dalam 1 ke 3 hari. Jadi duit yang kita ada tu kita bayarlah package haji tu dan ada duit belanja tu kita belanjalah. Jadi maksudnya perbelanjaan kita tu kita tahu yang kita belanja tu pada one day nanti kita akan dapat balik. Kita akan dapat bayar balik duit yang kita pakai tu. Malah kita boleh dapat pula cash lebihan dia tu. Jadi selama ni belanja hangus, sekarang ni dapat lagi duit. Kat mana kita nak cek produk macam ni? Jadi kita ada tempat lain. Kat quantum meter je kita ada, tuan-tuan dan puan. Jadi saya cukup berterima kasih dengan quantum meter sebab adanya produk-produk yang luar biasa di mana produk yang di luar kotak yang kita tak pernah terfikir selama ni, mereka fikirkan dengan konsep yang patuh syariah, yang selamat. Jadi tak ada rasa bersalah lagi lah untuk kita belanja. Kita buat pajakan ni, pajakan digital. Pajakan digital ni. Kalau lebih sinonim dengan quantum meter ni adalah cash advance lah. Macam saya cakapkan tadi. Jadi saya rasa kita tak perlu lagi risau tentang ke mana duit kita akan pergi. Hangusnya bulan tu dengan cara terbaik, kita convertkan dia kepada GSA dan kita convert pada GCA dan kita belanjalah dengan senang hati. Alright? Okey, itu saja perkongsian saya untuk malam ni.
Kita jumpa di masa akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali dia bagi salam dah tu. Okey, Ani nak tambah sikit. Okey, dalam istilah perbankan, okey, kalau facility bank dia ada dipanggil revolving credit tau. So revolving credit ni macam GCA ni sendiri, kita beli emas, kita cashkan 85%, dalam tempoh masa tertentu, dalam masa 5 tahun, kita jual emas tersebut, kita bayar yang kita dapat pembiayaan awal tu, kita akan ada duit lagi. Kita akan ada extra cash lagi. Kan? So kalau extra cash tu contohnya, kita buat lagi GCA. So dia tak akan berakhir. Nampak tak? Dia punya tu, dia punya flow, kelebihan dia. Kita ada emas, hari ni kita keluarkan 85% cash. Emas tu masih ada, cash kita dapat. Okay, dalam masa 5 tahun, harga emas meningkat. Kita ada lebihan lepas bayar yang 85% cash tadi tu, kita bayar dan ada lebihan lagi. Kan? Dan kita GCA kan lagi untuk perbelanjaan yang lain. Ada lagi aset emas. Dan by the time, dia akan ada, sentiasa ada. Dia itulah dipanggil revolving. Kredit yang tak akan habis. Macam tu GCA ni. Yang Hani nampak lah dari perspektif perbankan. Ya, macam kita orang ada duit tapi nak pakai duit. Yes, kita ada duit, nak pakai duit, tapi kita tak nak duit kita habis. Ya, betul. So, cuba untuk sebulan, tengok macam mana, belajar macam mana nak tengok dalam sistem. So, bila dah confident, bolehlah proceed dengan perbelanjaan yang lain-lain. Macam tu lah yang Hani buat, slowly. Elak boros ni, Hani. Nak elak boros dan kita buat simpanan paksa. Okay, GCA. Okay, ada soalan lagi lah. Okay. Syasha, 15% kekal dalam GSA, saya convert 85% sahaja. Dan nilai duit yang akan saya terima adalah 85% daripada jumlah GSA yang saya beli. Betul ke? Okay, bila kita buat GCA, betul kita convert, kita dapat 85%. Tetapi 100% gram kita akan di-lock di dalam holding inventory. Dia hold. 15% inilah yang akan memberi kita keuntungan bila harga emas naik. Okay, sebab 85% kita dah cashkan. Okay, jawapan seterusnya 15% kekal dalam GSA? Tidak. 15% pun akan masuk ke dalam holding inventory. Okay, macam cagaran lah, cagaran. Yes, kita cagar 100%. Okay, Syasha? Okay. Okay, Syasha, ada soalan lain tak yang termiss? Yang masih kurang faham, kalau ada yang masih kurang faham tu boleh rujuk dengan introducer masing-masing lah. Dan kita dah bagi yang terbaik dah kat Hani kan? Yes, betul. Mana tadi? Boleh nampak detail besok sebab saya baru dengar dan masih kurang faham QM. Oh, masih kurang faham QM? Maksudnya kurang faham daripada segi apa tu? Untuk briefing pasal produk keseluruhan, kita dah buat sesi yang pertama. Yang sekarang ni kita dah ke sesi yang ke akhir. Mungkin Tuan, siapa tadi tersilap. Mungkin Tuan boleh join sesi berikutnya lah. Okay? Join je, free je every week. Okay. So kalau boleh kita tamatkan? Mungkin orang dah penat dah kan, esok kena kerja lagi ya, betul? Okay. So terima kasih banyak. Terima kasih Hani, terima kasih Tuan Azan, terima kasih Tan Cham. Terima kasih semua, terima kasih. Okey, jumpa lagi. InsyaAllah manfaat. Jangan lupa datang kelas besok ya. Yang belum daftar, sudah daftar. Jangan lupa minta link dekat introducers. InsyaAllah, ya. Okay, jumpa esok.